Pertarungan 6 negeri dalam merebut kerusi DUN telah menemui titik nokta setelah keputusan diumumkan oleh SPR malam tadi. Keberhasilan manifesto dan kepercayaan rakyat terhadap ahli Dewan Undangan Negeri diperlihatkan menerusi hasil undian yang sememangnya memberi kejutan kepada negara. Dan untuk mengupas dengan lebih mendalam mengenai pasca pilihan raya 6 negeri, kita bersama penganalisis politik Dato' Anbu Mani Balan. Apa khabar, Datuk? Baik, Syairah. Apa khabar, Syairah? Baik, Datuk. Tanpa kita membuang masa, saya betul-betul nak dapatkan apa pendapat Datuk mengenai keputusan PRN 6 negeri semalam. Ya, seperti mana Syairah sebutkan dalam mukadimah tadi, kejutan. Memang berlaku kejutan. Pola pengundian telah banyak berubah secara drastik, secara agresif, di mana kita nampak keputusan semalam jelas memperlihatkan di mana politik pada hari ini lebih menjurus kepada agama, kaum dan kumpulan etnik. Ini satu petanda yang cukup bahaya kepada negara, di mana ketika ini kita berada di satu tahap politik yang tidak menyenangkan rakyat Malaysia. Kerana sebelum ini kita dapat politik itu dapat menghimpunkan seluruh bangsa Malaysia di bawah satu payung, dan nampak ketika ini itu telah berubah. Kita sangat berharap di bawah kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim atau kerajaan perpaduan. Politik perpaduan ini perlu disejahterakan dan dirakyatkan lagi. Sekiranya kita nak menghimpunkan rakyat Malaysia di bawah satu payung, atau tidak, gejala ini akan berleluasa dan tidak baik untuk masa depan negara kita. Negara ini kita berbilang kaum, bangsa dan agama. Ini yang penting. Multi etnik memang kekuatan negara Malaysia. Baik, Datuk. Di antara 6 negeri ini memang tidak dapat dinafikan bahawa pilihan raya di negeri Selangor itu amat menjadi tumpuan oleh setiap masyarakat di Malaysia ini. Namun, menerusi apa yang telah diputuskan ataupun menerusi undian rakyat semalam, tetap menyaksikan Pakatan Harapan mendapat hampir 2/3 kerusi di negeri Selangor itu sendiri. Jadi mungkin adakah pandangan Datuk ini bermakna bahawa penduduk di Selangor itu masih mempercayai atau menaruhkan harapan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Amiruddin Shariff? Seperti mana saya sebut, hampir-hampir saja, tapi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional gagal untuk mendapat 2/3, dan sejak PRU ke 2007-2008 tu, ini kali pertama Pakatan Harapan gagal memperolehi 2/3. Itu satu mesej yang cukup tajam kepada kepimpinan Pakatan Harapan untuk memperlihatkan apa yang telah terjadi, kenapa mereka gagal untuk meraih sokongan 2/3 seperti mana mereka dapat sebelum ini. Dan kita juga nampak pertarungan kali ini memperlihatkan BN dan Pakatan Harapan bergerak di bawah satu pasukan yang sama. Ini satu pertarungan yang baru atau persepahaman yang baru dalam politik, kerana sebelum ini mereka berada di pasukan-pasukan yang lain. Jadi ini satu permulaan yang baru di mana mereka perlu lihat secara mendalam, teliti apakah yang berlaku di negeri Selangor. Kenapa undi itu merosot? Apakah gandengan baru antara Pakatan Harapan BN ini gagal untuk mendapat sokongan rakyat, mandat rakyat? Itu yang perlu dilihat, perlu dikaji secara mendalam. Itu yang saya nampak, dan saya juga berharap kepimpinan Datuk Sri Amiruddin yang bakal mungkin dia akan dinaikkan sebagai Menteri Besar yang baru juga, seperti mana poster boy, tapi cabaran dia memang banyak lagi. Cabaran dia menanti. Itu perlu beliau menangani dengan secara tersusun, terancang sekiranya beliau mahu mengembalikan sokongan rakyat. Kerana kita nampak di Selangor ni, pola pengundian dia juga banyak berubah di antara kaum Melayu, Cina dan India. Ini yang perlu direncanakan oleh Datuk Sri Amiruddin dan pasukannya sebagai satu pasukan di Selangor sekiranya mereka mahu segala masalah rakyat itu dapat diperbaiki, dinilai dengan baik lagi. Baik, sebelum pilihan raya ini berlangsung, kita secara umumnya dapat mendengar bahawa isu 3R itu berlegar, terutama dalam pimpinan Parti Pembangkang itu sendiri. Bagaimanapun, jika melihat kepada keputusan PRN semalam, seolah isu yang dipermainkan itu tidak memberi sedikit tempelak kepada Parti Perikatan Nasional untuk, kita boleh kata, sapu bersih ataupun memberi kemenangan besar kepada mereka di Kedah itu sendiri. Isu 3R ni race religion ni, mungkin race religion. 2R ini memang telah bermaharajalela berluasa sejak
sejak kebelakangan ini di mana kerajaan telah memberikan pelbagai amaran dan politik itu pun telah berubah ke arah itu. Itu yang cuba dimainkan oleh parti-parti pembangkang khususnya Perikatan Nasional di media sosial. Tapi isu yang paling cukup penting ialah apakah kesahihan berita itu. Itu yang paling penting. Dalam politik ini apabila kita merwar-warkan berita-berita yang tidak pasti, tidak digongsikan, itu yang menjadi rakyat tidak dapat menilai yang mana betul dan mana yang salah. Itu yang telah mencetuskan pelbagai polemik dalam PRN kali ini, dan kita juga dapat melihat rakyat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah memang mereka dari segi ketaatan itu mereka masih lagi memberikan kepada kepimpinan Parti PAS, kerana Parti PAS telah bertapak cukup lama dan cukup mendalam di negeri itu. Dan di Kedah juga sekarang kita nampak pola itu telah berubah selepas Kelantan, Terengganu, dan pola itu telah berubah ke negeri Kedah. So inilah kekuatan PAS di negeri itu. So kita nampak dari segi di sana itu memang mereka ada keistimewaan politik yang tersendiri, kerana rakyat di ketiga-tiga negeri itu memang mengharapkan PAS dapat memperjuangkan nasib bangsa dan agama kaum Melayu di situ. So ini satu trend yang bukan trend yang baru, tapi kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menjelajah ke negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, telah memberikan banyak pengumuman peruntukan untuk menangani isu banjir dan sebagainya. So, apakah rakyat Kelantan dan Terengganu dan Kedah ini mengharapkan selepas ini? Apakah mereka mengharapkan bantuan daripada kerajaan pusat? Dan apakah ini akan jadi satu lagi trend politik sahaja? Itu penting. Isu rakyat atau politik. Itu keputusan rakyat. Jadi doktor, bagaimana pula jika kita beralih kepada keputusan di Kelantan dan Terengganu di mana Perikatan Nasional kita boleh kata sapu bersih di kawasan sana? Bagaimana pula dengan isu check and balance itu sendiri jika tiada blok pembangkang yang boleh membawa suara-suara yang mungkin memberi keseimbangan kepada perancangan pentadbiran negeri itu sendiri? Memang kita jangkakan memang sapu bersih, memang kita tak lama jangka sejak beberapa bulan lagi Kelantan, Terengganu ni akan menjadi pusat untuk PAS untuk mendominasi politik kedua negeri itu. So, yang isu penting yang sekarang kita perlu lihat, check and balance dalam politik perlu ada. Apabila mereka menang semuanya, tidak ada check and balance. Apakah macam mana rakyat nak menilai di mana yang dari segi politik itu bantuan untuk rakyat, isu-isu semasa, bantuan dari segi pusat kerajaan. So, ini perlu adakan satu pusat prestasi. Itu yang cukup penting. Kita nampak apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu adalah suara rakyat, kita perlu menghormatinya. Dan selepas ini mungkin kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu mungkin akan membuka ruang kepada parti-parti pembangkang untuk menjemput mereka dalam state government punya in state government, coalition government ini. Mungkin ada satu persamaan politik. Mereka boleh menjemput mereka duduk dalam kerajaan negeri. Apakah mereka sanggup melakukannya? Kerana rakyat pembangkang juga ada, kita nampak pembangkang ini Pakatan Harapan BN juga ada mengundi mereka. So apakah kita akan mengukur mereka? So itu yang kita perlu nilai selepas ini. Baik, Datuk, jika kita menyentuh kepada parti politik Barisan Nasional yang satu masa dahulu merupakan satu parti yang cukup dominan di negara kita, tetapi melihat kepada 108 kerusi yang dipertandingkan, hanya 19 sahaja yang berjaya direbut. Bagaimana Datuk melihat mengenai senario itu? Apakah yang perlu dilakukan oleh Barisan Nasional bagi mengekalkan parti itu terus relevan di Malaysia? Itu satu tamparan yang cukup kuat kepada Barisan Nasional sejak PRU yang ke-15, di mana kita kalah teruk, mereka kalah teruk dari segi parlimen. So kita nampak dari segi yang PRN negeri ini pun BN kalah teruk. So di mana kita asyik bercakap mengenai pembaruan politik, peremajaan politik, apakah perlu dilakukan perubahan. So BN perlu keluar dari sindrom penafian ini sekiranya mereka betul-betul mahu berubah. Buanglah sikap angkuh sombong itu, kerana sekiranya mereka mahu berubah. Keputusan Parlimen dan PRN semalam telah memperjelaskan apa yang suara rakyat. Apakah betul-betul yang berlaku di BN? Saya juga nampak sepanjang kempen ini kita tidak dapat melihat
bendera branding BN itu lagi. So dulu lagi kita ada BN, tapi sekarang tak ada BN. Kita ada kesepakatan antara Pakatan Harapan. Tapi kenapa rakyat menolak BN? BN UMNO ini satu parti yang cukup baik. Kita tidak nafikan 60 tahun mereka telah bertapak, telah memberikan banyak perkhidmatan yang cukup baik untuk pembangunan negara. So rakyat bukan menolak parti itu, rakyat hanya menolak kepimpinan sekelintir pemimpin. Itu perlu dilakukan, perlu berubah. Perubahan ini perlu hanya dilakukan sekiranya pemimpin itu dapat menilai diri dia sendiri. Apakah kelemahan dia? Mungkin tiba-tiba dulu jadi kawan, sekarang jadi lawan. Tapi sekarang jadi lawan, nak jadi kawan. So di atas tu nampak cantik. Di peringkat akar umbi tu kita nak pangkal parti itu, mereka tidak boleh berubah secara drastik. So itu perlu dilihat. Dengarlah suara akar umbi. Sekiranya betul-betul akar umbi ni, kita asyik cakap definisi akar umbi, tapi definisi akar umbi ni jarang sekali dipraktikkan oleh kepimpinan di atas. So itu yang BN perlu dilakukan, khususnya UMNO, MIC, MCA dan PBRS. Ini hanya sekarang BN pun dah sangat kecil dah dia punya komposisi dia. So apakah BN dapat bertapak kembali, apakah mada ke depan, itu terpulang kepada kepimpinan yang ada sekarang. Kita tidak mahu mendengar suara-suara lantang kononnya beliau perlu berundur. Ini bukan akan menyelesaikan masalah BN. Baik. Banyak lagi perkara yang ingin kita kongsikan kepada penonton. Namun untuk mengupas lebih lanjut, sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan untuk ini kita akan terus mengupas mengenai pasca PRN di 6 negeri. Datuk, kita boleh melihat mengenai keputusan PRN semalam. Kita boleh nampak, tak dapat dinafikan bahawa Perikatan Nasional ini semakin meluaskan kekuatan mereka. Dan apakah tumpuan yang perlu diberikan oleh Parti Kerajaan Perpaduan itu sendiri untuk mengukuhkan pemerintahan mereka? Perikatan Nasional ini telah melebarkan luas sayapnya ke seluruh negeri sekarang. Kita nampak PAS cukup dominan. PAS makin kuat. Seperti mana DAP, PAS makin kuat. Betul. Di Perikatan Nasional. Bersatu memang ada di sana, tapi kekuatan Perikatan Nasional hanya terletak di bahu parti PAS. So kita nampak mereka sudah mula bertapak di Selangor, di Negeri Sembilan. So ini satu indikasi yang cukup bahaya kepada parti kerajaan, khususnya Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tapi kita nampak kenapa anak muda ramai sangat sokong kepada parti PAS? Kerana mungkin falsafah yang diperjuangkan oleh parti PAS, mereka cuba terangkan isu-isu keislamaan, keagamaan. Mereka juga memberikan perfahaman politik yang cukup terang kepada mereka. So itu yang kita nampak PAS ni cukup berdiri teguh dengan pendirian mereka. Mereka juga dapat menyelami perasaan anak-anak muda. So itu saya nampak parti PAS ni dia punya perjuangan cukup nampak kukuh dalam PRN kali ini. Dan khususnya Parti Pakatan Harapan dan BN ni perlu melihat itu satu tanda isyarat yang cukup bahaya untuk mereka. Sekiranya mereka mahu untuk menyelamatkan karier politik mereka. Kita nampak ini sudah merebak. PRU yang ke-15 di segi parlimen, mereka memenangi 78 kerusi. Di parlimen, PAS juga mendominasi kerusi yang paling besar selepas DAP. So ini satu tanda isyarat yang cukup bahaya juga untuk parti-parti kerajaan pada ketika ini. Saya nampak satu isu yang perlu diperjuangkan oleh parti kerajaan ialah mereka perlu mencungkil bakat-bakat baru dalam landscape politik ini, sekiranya mereka mahu bertapak lebih lama lagi dalam industri politik ini. Kerana kita nampak PAS mempunyai ramai pemimpin-pemimpin yang baru, segar dan berketerampilan. Mereka boleh berujar dengan cukup baik di parlimen. So kita nampak sekarang mereka telah mendominasi di peringkat Dewan Undangan Negeri. Sudah tentu ini satu tamparan yang cukup hebat kepada kepimpinan kerajaan, khususnya Pakatan Harapan dan BN. So apakah mereka nak lakukan? BN hanya 2 kerusi di Selangor, PAS 22 kerusi. So termasuk Pakatan Bersatu. Betul. So you must learn. Betul. So itu yang penting sekarang. Kita nampak dari segi mendominasi politik ini, PAS telah ada satu plan jangka panjang yang cukup baik. So apakah Pakatan Harapan BN dapat bangkit daripada, bagi saya ini bukan satu kemenangan untuk Pakatan Harapan BN. Ini satu indikasi untuk mereka untuk bangkit. Betul. Untuk bangkit kembali sekiranya mereka mahu untuk menyelamatkan karier atau masa depan parti masing-masing.
Setelah kita menyentuh mengenai prestasi parti-parti dominan di PRN 6 negeri ini, kita tak boleh lupakan ataupun tumpuan juga perlu diberikan kepada Parti Gerakan dan Muda yang turut meletakkan calon-calon mereka sama ada di kerusi panas ataupun tidak. Namun tiada seorang pun yang berjaya merebut kerusi. Jadi apakah sebenarnya yang perlu mereka lakukan jika mahu terus bertanding ataupun memperjuangkan hak-hak mereka menerusi proses demokrasi? Gerakan ni kita nampak parti yang cukup, yang orang kata syok sendiri lah. Gerakan bila mereka berada di BN, mereka telah mendapat pelbagai kenikmatan politik. Mereka telah mendapat banyak faedah, banyak manfaat, tapi mereka melarikan diri selepas BN kalah teruk, tapi tidak ada tanda kesetiaan kepada mereka. Gerakan ini dah lost focus dia. So itu yang gerakan nampak, tapi mereka cuba untuk kekal relevan sekiranya mereka berada dalam Perikatan Nasional, tapi mereka lupa apakah hal tuju mereka, matlamat mereka, perjuangan mereka. So saya nampak gerakan ini nampak gagal. Dari segi muda pula, muda satu parti yang cukup baik, cuma kepimpinan muda ini perlu bergerak dengan lebih baik lagi. So kepimpinan muda ini perlu ada satu pemimpin bukan saja lantang tapi berani, dan juga mereka perlu ada satu alat tuju yang lebih inklusif. So kita nampak muda ni dia punya pegangan politiknya asyik berubah. So you expect orang muda nak undi muda, tapi pada masa yang sama mereka asyik bertukar pegangan politik. So perlu ada satu kepastian politik. Sekiranya mereka nak berikan satu gambaran ada tuju kepada generasi muda, mereka perlu memberikannya secara lebih baik lagi. Jangan asyik bertukar ikut rentak. Itu bahaya untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ni mereka nak satu gambaran, satu message yang lebih terurus dan terancang sekiranya mereka dapat untuk terus bergerak dalam landscape politik negara. Itu yang saya nampak muda ini perlu tukar dari segi pemikiran mereka sekiranya mereka mahu terus relevan. Kepimpinan muda, khususnya kepimpinan muda Syed Saddiq ni, saya nampak kadang-kadang dia asyik bermain di social media. So tapi dari segi kematangan politiknya dia perlu lebih matang lagi, kerana banyak lagi keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk memperkukuhkan lagi parti muda, dengan dia perlu menjadikan muda ni lebih relevan di kalangan semua bangsa, agama dan kaum sekiranya mereka mahu terus kekal dengan lebih relevan lagi dalam kancah politik negara. Baik Datuk. Berkemungkinan besar selepas sahaja selesai PRN di 6 negeri ini, mungkin tiada lagi proses demokrasi seperti pilihan raya berskala besar yang secara tidak langsung memberi penekanan kepada kerajaan dan memberi tekanan juga kepada kerajaan perpaduan untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah dirancang, kerana secara tidak langsung mereka juga perlu terlibat secara mungkin kerap atau tegas untuk memastikan pengundi-pengundi tetap memberi sokongan kepada mereka. Dan adakah selepas PRN ini merupakan satu tempoh, kita boleh kata honeymoon period kepada kerajaan untuk terus merasa selesa, tenang dan melakukan tugas seperti biasa untuk melunaskan agenda-agenda mereka yang telah pun dirancang ataupun akan dirancang kepada rakyat? Saya nampak keputusan PRN ini telah memberikan isyarat cukup jelas kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So no more honeymoon period. Beliau juga hanya ada masa yang 4 tahun lagi untuk mentadbir negara ini. Banyak cabaran, banyak tanggungjawab, banyak amanah yang perlu dipikul untuk merealisasikan harapan rakyat Malaysia. Malaysia ni sedang bergelut dengan banyak-banyak isu, khususnya isu kestabilan politik. Isu kestabilan politik ni sudah jadi macam satu penyakit kanser. So kita lagi masih mencari di mana satu untuk menoktakan kestabilan politik ini. So saya harap selepas PRN ini kita dapat mencari kestabilan politik yang lebih baik lagi. Dan semua parti politik yang menang kalah dapat berganding bahu antara satu sama lain untuk menggerakkan Malaysia ini demi rakyat negara kita. Itu yang penting. Kerana permainan politik ini asyik bermain politik, bermain election ni, I think rakyat juga jadi meluat. Jemu. So itu yang rakyat fed up di luar sana. Itu dah rakyat kita nak mengundi. Berapa kali kita nak mengundi? Dulu kita mengundi secara serentak, sekarang dah berpisah kepada PRN pula. So apabila rakyat ni dipergunakan untuk mencari kuasa, so saya salahkan ahli-ahli politik ini. Anda telah diberikan mandat, anda telah diberikan
peluang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen. Jalanlah tugas anda dengan sebaik-baiknya dan berganding bahu antara satu sama lain, khususnya bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk melaksanakan impian rakyat ini. Cukuplah. Masih lagi terdapat beberapa kupasan yang ingin saya dapatkan daripada Datuk, namun sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Masih lagi dengan kupasan mengenai pasca PRN di 6 negeri. Baik Datuk, kita sering mendengar rakyat melaungkan mahukan keamanan, mahukan perpaduan bagi memastikan keamanan yang dicapai dalam Malaysia ni, dalam masyarakat majmuk ini dapat bertahan. Namun dalam pilihan raya negeri semalam ataupun di mana sebelum ini punya pilihan raya negeri, kita boleh menjangkakan bahawa jika sesuatu tempat itu majoritinya sesuatu kaum, kita boleh meramalkan siapakah parti, siapakah ahli parlimen yang bakal menyandang kerusi tersebut. Tetap adakah itu menterjemahkan kepada apa yang diperjuangkan di Malaysia ni? Bagaimana pandangan Datuk mengenai senario ni? Senario ini seperti mana saya dah katakan tadi memang cukup bahaya untuk negara, kerana dulu kita memang tidak terjurus kepada ke arah itu. Kita ada banyak parti politik masa itu pun, tapi kita lebih berhati-hati. Apabila kita ada pilihan raya, semua kaum akan turun untuk mengundi calon pilihan mereka. Tidak ada banyak isu kaum ketika itu. Nampak sekarang kita ada banyak ketegangan politik di antara kaum. Itu cukup tidak baik untuk negara, masa depan negara, kerana kita ni keunikan Malaysia ni kemajmukan Malaysia. Betul. Perpaduan antara kaum cukup baik sejak dulu lagi, sejak merdeka lagi. So itu saya nampak, dan jangan kerana politik kita kehilangan perpaduan. So itu yang cukup bahaya untuk masa depan mereka, kerana saya juga banyak kawan antara kaum kan. So kita nampak itu telah memberikan isyarat yang cukup tidak baik untuk negara. So saya nampak semua pemimpin politik punya janganlah kita asyik nak menggunakan 2R ini untuk meraih undi. Apalah ada pada 2R ini? Kalau kita bersatu antara satu sama lain, kita dapat menggerakkan Malaysia ke arah lebih baik, cemilang dan gemilang. So itu yang perlu dilihat oleh semua pemimpin politik sekiranya mereka mereka memperjuangkan hak rakyat. Yang penting ialah hak rakyat terjamin, isu-isu mereka perlu dijaga, isu-isu harian rakyat, khususnya kos sara hidup, isu-isu prasarana, isu pembangunan, itu yang rakyat nakkan. Tapi apabila kita nak rampas atau terlalu gairah untuk merampas kuasa itu, apabila dia tidak terkawal, itu yang menjadikan isu-isu ini bermaharajalela. So parti-parti politik dapatlah sedar bahawa ini memang tidak baik untuk negara. Saya banyak kali sebut ini tidak baik kerana indikasi itu telah kita nampak dalam PRN kali ini. So kita perlu menggerakkan tenaga antara satu sama lain untuk memajukan negara. Itu yang penting. Kerana selepas COVID kita telah memang negara telah mengalami banyak perubahan. So yang perubahan paling ketara ialah kita tengah menghadapi isu kegawatan ekonomi, masalah inflasi dan sebagainya. So kita nak perbaiki masalah ini. Itu yang penting sekarang. Baik Datuk, sebelum daripada pilihan raya di 6 negeri ini, kerajaan perpaduan itu sendiri telah pun menaburkan segala kemudahan yang memberi manfaat kepada rakyat. Salah satunya mungkin kita boleh petik bahawa ekonomi madani yang cukup menarik bagi saya sebagai rakyat Malaysia. Manfaatnya kita boleh kata secara menyeluruh jika ia dapat direalisasikan secara keseluruhannya. Tetapi jika melihat kepada keputusan yang berlaku dalam pilihan raya negeri semalam, tidak memberi kemenangan selesa atau mudah kepada kerajaan perpaduan itu sendiri, sebagaimana yang diperoleh daripada Perikatan Nasional, di mana kebanyakan negeri mereka sapu bersih atau kemenangan besar dengan majoriti mudah. Dan jadi sebenarnya apa yang rakyat kita di Malaysia ini mahukan? Dah ditaburkan segala kita boleh kata manfaatnya boleh direbut oleh mereka, namun ia seolah menjadi, adakah ia meletakkan pengundi di Malaysia ini di atas pagar sebenarnya? Suara rakyat ialah rakyat mahukan
hak mereka atau isu mereka dijaga oleh pemimpin politik, parti politik. So isu ekonomi, sosial, isu pendidikan, isu-isu trust lah, isu-isu ini yang perlu dijaga oleh ahli-ahli politik. So itu yang mereka asyik memberikan pandangan mereka, kritikan mereka dari masa ke semasa di sosial media dan juga saluran-saluran yang lain. So apabila isu ini telah banyak tersebar, tapi apabila pemimpin politik ini menyalahgunakan rakyat untuk meraih kuasa, itu yang salah. So apabila kita ada satu garis panduan yang jelas, kita tidak ada satu macam Syairah katakan tadi, kita ada ekonomi madani, program pembangunan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Sekiranya isu pembangunan ini perlu dilaksanakan dengan baik sekali, so rakyat perlu memberikan sokongan kepada kerajaan. Kerajaan hanya dapat melaksanakan ini dengan baiknya sekiranya rakyat dapat memberikan sokongan dan mengetepikan politik ini. So, politik ini perlu diketepikan sekiranya rakyat mahu isu-isu mereka itu dijaga dengan baik. Perlu ada satu penyelesaian yang cukup baik sekiranya ianya dapat diberikan manfaat kepada mereka. Itu yang rakyat perlu nilai pada masa ini. Jangan kerana politik kita terpisah dengan banyak puak-puak tertentu dan ianya akan memberikan satu tamparan yang cukup hebat kepada masa depan kita sahaja. Itu yang perlu kita tengok pada masa ketika ini, kerana kita nampak kerajaan sekarang pun hanya 8 bulan bertapak, diberikan peluang untuk berkhidmat kepada rakyat. Banyak proses masih ada di sana. Dato' Sri Anwar Ibrahim menggalas tanggungjawab cukup berat pada ketika ini, tapi ketika ini kita telah memberikan mandat kepada beliau untuk memerintah negara. So kita perlu memberikan masa yang cukup baik untuk beliau untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Itu yang cukup penting. Baik. Itu sahaja masa yang kita ada bersama dengan Datuk. Mungkin akan ada masa di masa hadapan bersama dengan Buletin Bernama untuk kita kupaskan mengenai senario politik di Malaysia ini saja. Baik, untuk itu kita berpisah di sini. Untuk berita selanjutnya mengenai perkembangan dalam dan luar negara, teruskan menonton Bernama TV. Saya Syahir Batia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.